Tapi dia tak laksanakan dengan yang sebaik-baik. Kita ni hati semua orang lah. Kalau ada orang kata tak nak pergi itu bukan orang kot. Bukan normal orangnya, ya. Tentu kita rasa nak pergi, susah sukar kita nak dapat ke sana. Tapi bila dah sampai tak dapat kita nak laksanakan dengan sempurna. Saya sekali bersembah dengan satu orang Palestin, orang Gaza, tuan, dia datang sama, duduk sebelahan saya bersembah. Memang kita terasa tuan keluar air mata mendengar cerita dia lah, daripada mulut dia. Dia kata, aku tersangat menghargai keamanan. Aku duduk di Masjidil Haram ni, aku nak, dia tak keluar daripada Masjidil Haram. Kerana dia tahu nikmat seronok beribadat dalam keadaan aman. Dia tak keluar, dia iktikaf daripada awal sampai habis. Saya tanya makan dia kata kadang orang bagi. Dia tak kisah makan. Yang penting dia dapat beriktikaf di Masjidil Haram, dia dapat beribadat sebanyak mungkin. Kerana di tempat dia antara hidup dengan mati. Tak tahu bila masa perlu akan sampai ke rumah dia. Dia nak keluar tu satu penyiksaan. Keluar nak pergi ke Masjidil Haram. Itu sebab dia dapat keluar aja, Tuhan je lah yang tahu nikmat. Seronok. Kita tak dapat rasa, tuan-tuan, bahawa keamanan, keselesaan itu adalah satu nikmat daripada Allah. Kita tengok masjid-masjid kita tu lapang, tak kisah. Tak tahulah bagaimana berlaku gitu. Sepatutnya kita dapat rasa nikmat keselesaan tu. Kita ambil peluang. Kita tak tahu bila masa akan berlaku di tempat kita. Cuma kita minta jauh daripada Allah. Jangan berlaku benda yang tak baik. Tempat dia hidup dengan mati je, antara itu je. Sebab itu bila dia berada tempat yang begitu, dia buat sungguh-sungguh. Alhamdulillah dia boleh datang juga ke Masjidil Haram. Itu pun dia kata antara nak datang tak nak datang sama banyak je. Sebab waktu keluar tu pun dahsyat sekali sekatan-sekatan yang dia lalui. Tapi doa dia banyak kepada Allah, Allah makbulkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ni ada solat hajat sikit. Kata silap saya, kita ada 2 hajat lah. Saya dapat maklum daripada Encik Zul tadi. Apa hajat pertama tak? Ada projek apa ke? Petronas dia buat. Petronas dagangan di Sabah, dia nak buat projek. Saya sebut tu tak betul. Petronas dagangan lah di Sabah nak mulakan projek supaya Allah permudahkan. Yang kedua ada satu orang bernama mak mertua kepada Nur Hazlin, staf PDB. Ibu dia bernama Fatimah binti Manan. Sekarang ni duduk tengah nazak di ICU Hospital Besar Melaka. Kita semayang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita, tuan-tuan, ya? Dan kita doakan sama-sama kepada sahabat-sahabat kita yang terpilih pada tahun ini untuk menunaikan fardu haji. Pesanan saya lah, ya, supaya pergilah dalam keadaan jiwa dan hati yang suci dan bersih, dan juga harta kita tolong bersihkan. Cucikan jiwa dan hati kita sebelum pergi dengan banyakkan solat sunat taubat, istighfar banyak-banyak, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan keluarga kita, adik-beradik kita. Kalau ada sesuatu yang tersilap, tersalah tu, bersihkan di sini. Sebab dah ada kes berlaku ketika kami berada di Mina, orang tu dalam keadaan tak tentu arah. Bila kita kaunseling dia, baru tahu dia dengan keluarga dia bab harta pusaka tak selesai. Jadi mungkin adik-adik beradik dia tak berkenan cara dia, jiwa dia tak tenteram. Kita nasihatkan, telefon segera, bagi tahu mak ayah, bagi semua dia boleh telefon supaya mereka redai kedatangan kita ke sana. Alhamdulillah, lepas tu tak ada masalah. Sebab kita tak selesai di awal. Selalu orang kata pergi ke Mekah pun nak taubat tak? Taubat di sini lagi. Sebab kita ingat tanah suci ni, tanah suci yang kita Mekah ni, dia menerima hanya orang yang suci je.
Ni tempat kita ni, masjid atau surau, musalla, suci. Mana orang kotor boleh masuk? Orang dalam keadaan najis badan, najis pakaian, mana boleh masuk? Artinya tempat yang suci diterima orang yang suci saja. Tanah haram Mekah disebut tanah suci. Yang menerima tu orang yang suci. Tentu ingat, kalau kita pergi dalam keadaan kita gelisah, jiwa kita masih kotor. Ada dosa yang Allah Ta'ala belum ampunkan. Kena minta istighfar, minta kepada Allah istighfar banyak-banyak. Baik itu juga harta-harta kita lah, ya. Tolonglah jaga dengan sebaik-baiknya. Bawalah harta yang betul-betul suci dan bersih untuk kita belanja, kerana kita nak dapat dividen yang begitu besar. Setiap amalan yang akan dibayar oleh Allah 100,000 kali ganda. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan-amalan sahabat-sahabat kita yang pergi ke sana. Dan tahniah saya juga kepada mereka yang dapat pergi tahun ini. Kalau haji tahun ini ke haji akbar kan, kena sebut tahniah 7 kali kena sebut, ya? Sebab ada kelebihan itu pada tahun ini. Dan bagi tuan-tuan dan perempuan yang mungkin barangkali ada yang berhajat nak buat badal haji ke badal umrah, nak wakaf Al-Quran, bolehlah saya tolong sampaikan, ya, kerana nak berangkat berlambat lagi. Dan saya bercadang pada 31. Di sini pun saya dipahamkan sahabat saya akan bagi kursus intensif kat sini, ya, Datuk Kamal, sahabat lama saya lah, di masa sama-sama bersyarat di Tabung Haji. Dan saya akan berangkat pada 6 bulan 31 hari merdeka tu saya cadang nak buat kursus secara intensif di Masjid KLCC. Jadi siapa yang berhajat tu boleh hadir lah daripada pagi sampai petang. Saya cuba gabungkan 3 sahabat saya lah, saya, Ustaz Zulkarnain Hamzah yang Asrul Oasis tu, dan Ustaz Muhammad Rozi. Jadi kita akan gabungkan, memberikan pesanan terakhir sebelum berangkat. Sama ada 31 ataupun 1 hari bulan September. Ini call pejabat saya lah. Belum tahu lagi masa sama ada masih lapang tak lapang masa itu. Dan kita tutupkan dengan membaca tasbih kifarah, memohon ampun kepada Allah dengan tasbih itu. Dan juga kita membaca suratul Asri supaya kita tidak dilalaikan dengan masa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.